Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rosmawati binti Ayah, matrik nombor 266313 akan membentangkan tentang pengenalan dan ciri-ciri yang perlu ada untuk seorang ejen takaful. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Takkan pun membantu ketika susah. Kenapa kita masih curiga? Istilah takaful sering diterjemahkan sebagai jaminan bersama yang merupakan prinsip amalan sebagai alternatif kepada insurans konvensional. Ahli-ahli kontrak takaful bekerjasama untuk melindungi satu sama lain daripada kerugian dengan mengumpulkan sumber kewangan kolektif mereka. Takaful berfungsi daripada sekumpulan peserta yang memilih untuk membayar premium bulanan sebagai pertukaran untuk perlindungan daripada kemalangan. Sistem takaful berdasarkan syariah merupakan garis panduan agama bagi orang Islam. Secara khusus, takaful mengikut prinsip Islam termasuk menjaga kebajikan, tanggungjawab bersama dan kerjasama. Selain itu, rukun tabaruk dan ta'awun juga mesti dipatuhi. Manakala insurans konvensional tidak patuh syariah. Insurans konvensional melanggar 3 konsep khusus dalam syariah iaitu GARA. GARA adalah konsep ketidakpastian, risiko atau penipuan dalam transaksi kewangan dan perniagaan. Maisir atau perjudian dilarang dalam Islam kerana kekayaan harus diperolehi dari kerja produktif dan bukannya kemenangan dari permainan, peluang atau nasib. Yang ketiga, riba. Riba pula bermaksud kepentingan atau usury. Riba dilarang dalam kontrak oleh undang-undang agama Islam. Seterusnya, ciri-ciri seorang ejen takaful. Yang pertama, memberi nasihat yang bernas kepada peserta. Seorang peserta perlu merujuk kepada ejen takaful jika menghadapi masalah. Penilaian semula manfaat pelan takaful boleh diubah suai mengikut kemampuan peserta. Yang kedua, bertanggungjawab menjaga imej pengendali takaful. Seorang ejen perlu memastikan mereka tidak mencemarkan nama baik dan reputasi pengendali takaful kerana diberikan amanah untuk melaksanakan tanggungjawab menguruskan pemilihan takaful. Seterusnya ialah kelayakan untuk menjadi seorang ejen takaful. Pertama, mendapat lesen yang sah. Setiap ejen wajib untuk mengambil lesen dan berdaftar secara sah dengan Persatuan Takaful Malaysia yang telah diwakilkan. Yang kedua, menduduki peperiksaan asas takaful atau TBE. Peperiksaan ini dikendalikan oleh Institut Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia atau IBFIM. Yang ketiga, mempunyai pengetahuan yang kukuh, iaitu dengan memahami pelan-pelan takaful yang ada sebelum mencadangkannya kepada pelanggan. Di antaranya ialah dengan mengisi borang pencarian fakta pelanggan atau CFF. Yang terakhir, melengkapkan latihan pembangunan profesional berterusan atau CPD. Latihan ini diadakan setiap tahun iaitu minimum selama 30 jam. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya, Puan Suzailah Hani untuk pembentangan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Puan Rosmawati. Assalamualaikum. Saya Suzailah Hani binti Zakaria, nombor matriks 266380. Saya akan meneruskan pembentangan seterusnya iaitu cadangan mengubah pemahaman atau persepsi berkaitan takaful. Terdapat 5 cadangan yang kami kenal pasti untuk memberi masyarakat di luar sana berhubung kefahaman berkenaan dengan kerjaya sebagai ejen takaful. Cadangan yang pertama ialah kerjaya sebagai medan dakwah. Masyarakat sering menganggap dakwah merupakan kerja para ustaz maupun ustazah. Walau bagaimanapun, ejen takaful juga boleh memainkan peranan yang sama dengan berkongsi pengetahuan yang ada untuk menyebarkan maklumat berhubung takaful. Sekaligus ia membantu masyarakat memahami fungsi takaful dan sebagai pemudah cara bagi menjelaskan sebarang kekeliruan yang mungkin berlaku di kalangan masyarakat. Cadangan yang kedua ialah bersikap profesional. Ejen takaful yang berdaftar perlu menjalankan tugas dengan penuh profesional. Ini untuk memastikan setiap pelanggan berada di dalam keadaan selesa dan selamat ketika berurusan dengan ejen takaful.
Sikap profesional ini amat dititik beratkan kepada setiap ejen takaful, tidak kira di dalam apa jua situasi. Bagi cadangan ketiga ialah membantu masyarakat yang ditimpa musibah. Sekiranya ada yang berminat mengambil perlindungan dengan seseorang ejen takaful, ia merupakan satu kejayaan ejen takaful dalam tugasnya. Walaupun ia merupakan sumber pendapatan seseorang ejen takaful tersebut, tetapi apa yang paling penting, kejayaan tersebut adalah merupakan satu kepuasan kerana papasan dapat disampaikan kepada waris yang telah ditimpa musibah. Seterusnya adalah cadangan yang keempat, iaitu kerjaya ejen takaful, satu perniagaan. Ejen takaful bukan sekadar mempromosikan produk takaful, tetapi ia dilatih dan diberi peluang untuk membina agensi atau perniagaan sendiri. Mereka bukan setakat menjadi ejen takaful profesional, tetapi diberi peluang untuk melatih ejen-ejen lain di dalam kumpulan mereka. Apabila mereka ada agensi atau perniagaan sendiri, maka mereka akan memastikan agensi atau perniagaannya terus berjaya dan melatih ejen-ejen di bawahnya agar terus berjaya seperti mereka. Dan akhir sekali adalah cadangan kelima, iaitu pendedahan khusus untuk meningkatkan kemahiran. Syarikat takaful sentiasa menyediakan kursus dan latihan bagi setiap ejennya secara berterusan. Ini akan memastikan agensi atau perniagaannya terus berjaya dan melatih ejen-ejen di bawahnya agar terus berjaya seperti mereka. Dan akhir sekali adalah cadangan kelima, iaitu pendedahan khusus untuk meningkatkan kemahiran. Syarikat takaful sentiasa menyediakan kursus dan latihan bagi setiap ejennya secara berterusan. Ini untuk memastikan ejen takaful mendapat kursus dan latihan yang cukup dari segi meningkatkan kemahiran dan pengetahuan. Dengan mempunyai tauiyah, ejen takaful dapat meyakinkan masyarakat akan apa yang ingin disampaikan mengenai perlindungan takaful ini. Sekian pembentangan dari saya dan pembentangan seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, Puan Hadliza Ramli. Terima kasih. Terima kasih Puan Su. Assalamualaikum. Nama saya Hadliza binti Ramli, nombor matriks 265926. Pembentangan seterusnya adalah berkaitan kempen kesedaran kepada golongan belia untuk meningkatkan kefahaman mengenai kepentingan takaful. Yang pertama, pendedahan mengenai ilmu perancang keuangan. Golongan belia perlu didedahkan dengan ilmu ini agar dapat memahami dengan jelas kepentingan takaful di dalam kehidupan. Pengendali takaful dan pihak-pihak yang bertanggungjawab boleh bekerjasama mengadakan ceramah di sekolah-sekolah ataupun di pusat pengajian tinggi untuk memberi input berkaitan takaful ini. Pemahaman dan pendedahan yang berterusan akan dapat memberikan kefahaman dan menimbulkan kesedaran kepada golongan belia untuk menambah baik pengurusan keuangan masing-masing dan mengambil perlindungan takaful sebagai usaha untuk menguruskan risiko yang mendatang. Yang kedua, takaful berfungsi sebagai simpanan. Takaful juga bukan setakat memberi perlindungan, dalam masa yang sama ia turut berfungsi sebagai simpanan. Sekiranya pencarum mengambil sijil takaful pada usia yang muda, kadar caruman adalah lebih murah dan sangat berpatutan. Tetapi sekiranya pencarum mengambil sijil takaful ketika usia mereka telah meningkat, maka bayaran yang dikenakan lebih tinggi serta bergantung kepada faktor kesihatan masing-masing. Ini adalah lebih menguntungkan dalam tempoh jangka panjang. Yang ketiga, kos perubatan meningkat. Anggaran keperluan kos rawatan sebanyak RM40,000 setahun manakala bagi penyakit-penyakit kronik sehingga mencecah RM100,000 setahun dan ini akan terus meningkat saban tahun. Tidak banyak syarikat yang memberi subsidi kemudahan perubatan kepada kaki tangannya. Maka terdapat keperluan untuk memiliki sijil takaful apabila mula bekerja sebagai usaha untuk melindungi keuangan peribadi kita daripada risiko yang di luar jangkaan. Yang keempat, takaful sebagai perlindungan ke atas aset dan harta.
Golongan belia yang baru memulakan kehidupan berumah tangga akan membeli beberapa aset dan harta seperti rumah dan kereta. Maka sijil takaful ini bertujuan melindungi harta sekiranya berlaku musibah atau perkara yang tidak dijangka. Pelindungan takaful bukan setakat melindungi nyawa, tetapi meliputi pelbagai ruang lingkup kehidupan. Dengan mengambil sijil takaful ini, secara tidak langsung ianya dapat mengelakkan kita daripada risiko kerugian apabila berlakunya malapetaka. Yang terakhir, belia kurang komitmen. Belia yang muda dan bujang dan mempunyai pendapatan sendiri sudah pasti kurang komitmen berbanding yang telah berkeluarga. Maka pendapatan yang diperolehi perlu diurus dengan sebaiknya. Rata-rata majikan ada menyediakan perlindungan takaful untuk pekerja, tetapi kita tidak harus bergantung sepenuhnya dan menganggap ianya telah mencukupi. Perlindungan takaful yang disediakan oleh majikan hanya ketika kita bekerja dan terhenti apabila kita telah bersara. Ia hanya untuk diri kita sahaja dan tidak meliputi pasangan dan anak-anak. Ketika itu, kemungkinan kita tidak layak untuk mencarum kerana telah mempunyai pelbagai penyakit yang menyebabkan permohonan kita tidak dapat diproses. Dengan lebihan pendapatan yang ada, memiliki sijil takaful merupakan langkah yang amat bijak untuk melindungi diri daripada sebarang musibah dan menyimpan untuk masa depan. Saya serahkan kepada Puan Rosina Ismail untuk membuat kesimpulan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Haliza dan juga rakan-rakan yang lain atas pembentangan sebentar tadi. Assalamualaikum, saya Rosina Ismail, nombor matriks 266317. Saya akan membentangkan bahagian kesimpulan sebagai penutup pembentangan dari kumpulan kami. Takaful adalah berasaskan kerjasama bersama yang boleh menyatukan masyarakat, menyuntik keharmonian suasana, mempertimbangkan keperluan masyarakat untuk kejayaan, jangka panjang dan kemampanan pengendali insurans. Untuk meningkatkan kadar penembusan bagi takaful di Malaysia yang masih kekal rendah adalah penting untuk memahamkan orang ramai terutamanya kesusahan umat Islam dalam memilih produk takaful. Di samping itu, perhatian sepatutnya diberikan kepada belia yang masih muda dan bijak tapi tidak mendapatkan maklumat yang mencukupi mengenai perlindungan takaful yang dapat mengurangkan risiko yang tidak dijangka. Pendekatan pemasaran pengendali takaful harus diperbaiki dan ciri produk hendaklah dipermudahkan untuk mencapai kehendak pasaran. Selain faktor-faktor lain, agama adalah faktor yang paling kritikal dalam mempengaruhi keputusan pembelian belia. Pengendali takaful mesti meningkatkan pengetahuan dalam kalangan belia Malaysia tentang faedah produk takaful. Selain pada pemahaman umum dan pengetahuan tentang takaful, tahap pendidikan peserta akan memberi kesan yang besar terhadap keputusan mereka untuk mengambil bahagian ataupun tidak. Pendidikan adalah salah satu cara yang paling berkesan dalam mempertahankan dan menyebarkan masyarakat tentang pengetahuan. Pendidikan seharusnya menjadi langkah pertama untuk membantu belia dalam memahami tujuan dan faedah takaful dan bagaimana ia boleh memberi manfaat pada mereka. Pengendali takaful juga perlu mempromosi manfaat produk takaful secara agresif bersama-sama dengan inisiatif kerajaan dalam menanamkan nilai-nilai Islam yang tinggi di kalangan pengguna Islam, terutamanya kepada generasi Y. Ejen pemasaran mesti dapat menjelaskan ciri-ciri produk supaya ia dapat difahami dengan jelas oleh pelanggan agar pelanggan dapat merasakan bahawa mereka telah diperlakukan dengan adil. Sekian pembentangan dari saya dan kumpulan kami. Terima kasih.